Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Terima kasih pada pengurusi imam dari surau muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan limpah kurnia daripadanya kita sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh secara berjemaah. Kemudian kita sambung lagi dengan sedikit tazkirah, peringatan untuk diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa sebagaimana yang ingin kita capai daripada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pada pagi ini sebagaimana yang telah dimaklumkan sebentar tadi adalah sebagai ganti. Dan sebagaimana kita maklum bahawa ganti ini memang tak samalah dengan yang asal. Walaupun ada pepatah mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Memang yang tak ada tu hilang, yang hilang akan berganti. Akan tetapi ganti tu mungkin tak sama dengan yang asal. Kalau kita kata pada asalnya kita sepatutnya makan kambing golek lah pagi ni, tapi oleh kerana tak sempat nak sembelih kambing ke apa, jadi makanlah telur golek pun tak apalah. Yang penting golek di belakang ni. Jadi mudah-mudahan kesempatan yang ada pada pagi ini, insya-Allah kita akan gunakan waktu ini untuk sama-sama kita memberi tazkirah kepada diri kita, memberi tazkirah kepada jiwa kita, untuk sama-sama kita lebih lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut, dia kata rugilah bagi mereka yang sempat bersama dengan bulan Ramadan, akan tetapi mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sebut dengan jelas, rugi bagi mereka yang sempat bersama dengan bulan Ramadan, akan tetapi mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari segi pembahagian yang dijelaskan oleh para ulama, 10 hari yang pertama ialah merupakan rahmat, 10 yang kedua merupakan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan 10 yang terakhir merupakan pembebasan daripada api neraka. Tapi yang berlaku memang nak dapat keampunan daripada Allah ini merupakan satu perkara yang begitu susah, satu perkara yang begitu sukar. Kalau kita lihat dari segi pembahagian 10 tadi, 10 awal, 10 pertengahan dan 10 akhir, maka di sini tak berlakulah. Ini yang berlaku di Zimbabwe ataupun tempat-tempat lain, yang mana kita lihat permulaannya solat tarawih, Masya Allah. Surau kadang-kadang pengurusi masjid pun pening, fikir kerana terlalu ramai jemaah pada malam pertama, sehingga buat mesyuarat tergempar. Kita perlu besarkan surau, perlu tambah lagi dengan kemahnya dan sebagainya, oleh kerana penerimaan pada 10 yang pertama pada awal-awal Ramadan yang dinamakan sebagai rahmat. Apabila masuk saja pertengahan, kalau kita lihat di sini dah, tapi kalau kita lihat ramai rata-rata masyarakat ataupun masjid-masjid, surau-surau sudah berkurangan. Kadang-kadang nasib baik kita nanti ramai bilal. Begini-gini kalau seorang bilal rasanya tinggal imam dengan bilal saja. Nasib baik bertukar-tukar bilal dan sebagainya. Jadi ramai juga. Walaupun begitu, kita lihat bagaimana tawaran Allah Subhanahu wa taala pada 10 di pertengahan ini, keampunan Allah. Jadi tak ramai yang diinginkan, tak ramai yang memohon
tak ramai yang meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka nyatalah, jelaslah hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa rugilah siapa yang masuk bulan Ramadan tapi mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Taala nak ampunkan dosa mereka? Salat tarawih tak buat, benda-benda lain lebih lagi lah. Jadi bagaimana mereka nak mendapat keampunan daripada Allah, sedangkan keampunan itu harganya begitu mahal, yang memerlukan kepada pengorbanan, yang memerlukan kepada usaha yang begitu kuat supaya kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini, semalam kita menyambut nuzul Al-Quran, kita menyambut nuzul Al-Quran, dan rata-rata boleh dikatakan surau-surau, masjid-masjid mengadakan sambutan nuzul Al-Quran. Dan bagaimanakah kita terhadap Al-Quran Al-Karim? Adakah kita tergolong dalam golongan mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan? Adakah kita tergolong dalam golongan mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai tempat rujukan? Adakah kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber kepada kehidupan kita, sama ada berkaitan dengan keduniaan ataupun berkaitan dengan akhirat? Kerana Al-Quran ini, sebagaimana yang kita maklum bahawa ia merupakan kalam Allah Al-Mu'jiz, kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat terbesar yang telah diberikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain, maka mukjizat Al-Quran paling agung, paling hebat, paling besar yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkekalan sehinggalah ke hari akhirat. Jadi nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini memang benar-benar mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semasa saya belajar di Mesir, di sana ada satu channel yang dia memuatkan hanya berkaitan dengan Al-Quran Karim, bacaan Al-Quran, tafsir Al-Quran, macam-macam pertandingan yang berkaitan dengan Al-Quran diadakan. Ini bukan pertandingan Ratu Cantik ni, ini kita masuk dalam. Jadi dibuat pertandingan yang pelbagai dalam channel tersebut. Dan antara pertandingan yang ada dalam channel tersebut ialah Al-Ahfaz dan juga Mazamir. Al-Ahfaz ini, siapakah yang paling lancar sekali hafaz Al-Quran Karim? Yang kedua, Mazamir, siapakah yang paling merdu sekali bacaan Al-Quran Karim? Dia buat pertandingan dan disertai, dimasuki oleh negara-negara Arab, sama ada Mesir, Maghribinya, Tunis, semua masuk pertandingan tersebut. Yang menyayat hatinya, yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini memang benar-benar mukjizat Allah, ialah ada salah seorang peserta yang masuk pertandingan tersebut. Ia dilahirkan dalam keadaan salah satu awak kepala dia ni putus, tak tersambung. Jadi dia tak boleh nak menggunakan akal fikirannya dengan betul untuk menguruskan kehidupan sehariannya. Sehingga kalau ditunjukkan dalam video bagaimana kehidupannya, sehingga kadang-kadang nak makan ibunya suap, nak pakai baju pun kadang-kadang ibunya terpaksa memakaikan baju kepadanya. Tapi oleh kerana ibu dia sangat prihatin kepada anaknya, dia hantar anaknya tadi supaya hafaz Al-Quran Karim. Dan anaknya alhamdulillah mampu dapat hafaz Al-Quran Karim secara keseluruhannya. Dan dia masuk pertandingan tersebut, dan juri tanya soalan, boleh dikatakan semua soalan yang ditanyakan oleh juri dijawab dengan betul dan tepat. Soalannya bukan sama macam soalan kita. Soalan kalau kita sila ulang dan sambung. Qul huwallahu ahad. Apa yang angkat tangan dah, kalau qul huwallahu ahad semua nak angkat tangan. Jadi soalannya bukan sedemikian. Soalannya dia tanya wallahu alimun hakim. Berapa kali disebut dalam Al-Quran Karim? Kita sekali pun tak jumpa kan tidak? Dia boleh sebut satu persatu. Kalau ada 3 kali disebut, ada 3 kali. Yang pertama dalam surah ni, yang kedua dalam surah, yang ketiga dalam surah. Yang lebih dahsyat lagi, dia boleh sebut kedudukan ayat. Sama ada ayat ini berada di tengah ataupun berada di atas, berada di bawah, berapa nombor ayatnya, muka suratnya sebelah kanan ke sebelah kiri. Dia boleh sebut satu persatu ayat sebelumnya dan ayat
selepas daripadanya. Sehingga juri rasa kagum. Juri pun macam mana dia kata, sebab dia kalau ikut dari segi logiknya dilahirkan dalam keadaan satu orang kepala dia tak sambung. Tapi tanya berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, dia boleh jawab dengan betul, tepat, sehingga boleh sebut nombor ayat, sehingga boleh sebut nombor muka surat, boleh sebut dengan jelas. Maka juri pun kata tak apalah, saya nak cuba tanya soalan selain daripada Al-Quran Al-Karim. Maka juri pun tanya 2 campur 2 berapa? Dia jawab, jawapannya begitu panjang, tak tahu berapa pergi ke mana. Jawapannya panjang. Sepatutnya kalau kita senang je 2 campur 2, tak perlu fikir panjang, terus angkat tangan. Begitu juga apabila ditanya Al-Asad, singa ni hidup di mana? Dia jawab, tapi jawapannya merapu, jawapannya pergi jauh, tak tahu pergi ke mana jawapannya. Jadi itulah menunjukkan mukjizatnya Al-Quran Al-Karim. Walaupun dia tak boleh nak urus kehidupannya seharian, soalan-soalan yang mudah sahaja 2 campur 2 dia tak boleh jawab. Singa hidup di mana? Tak boleh jawab. Tapi kalau tanya berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, dia boleh jawab satu persatu. Dia boleh jawab dengan tepat dan betul. Dan sekarang ini dia sedang menghafaz makna Al-Quran Al-Karim dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Perancis. Dia tengah hafaz sekarang ini. Dan ada video yang terbaru, tengok dia dah boleh 1 surah, 2-3 surah tu dia boleh baca ayat berserta dengan tafsirannya dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Perancis. Begitu hebat sekali beliau. Walaupun dilahirkan dalam keadaan tidak berapa sempurna, akan tapi dia dapat menghafaz Al-Quran Karim dengan sempurna. Ada lagi seorang peserta yang dia dilahirkan dalam keadaan sindrom Down, yang kalau bercakap pun memang tak jelas, tak tahu apakah yang dia cakap dan sebagainya. Dia masuk pertandingan dan soalan yang ditanya dia dapat jawab dengan tepat dan betul. Yang menjadi nak menunjukkan mukjizatnya ialah dia boleh baca dengan betul makhraj dan tajwid. Walaupun dia ni kalau bercakap, kalau tanya soalan-soalan biasa, kita tahu apa jawapan dia. Dia jawab betul, tapi kita tak boleh nak tangkap apakah sebutan, sebab sebutan dia tidak jelas. Akan tetapi apabila ditanya berkaitan dengan Al-Quran Karim, dia dapat jawab dan bacaannya betul dengan tajwid dan makhraj huruf. Kalau kita tengok ketika dia baca Quran, kita lihat ketika dia baca Quran memang agak menyedihkan juga kita. Dengan tubuh badannya bergerak, dengan mulutnya kita tengok nak menyusun dengan contohnya tapi betul dia cuba baca dengan makhraj yang betul. Walaupun dalam keadaan dia susah bergerak tubuh, bergerak kepala, bergerak semua, bergerak, tapi dia cuba nak baca Al-Quran dengan betul, dengan menepati makhrajnya, menepati tajwidnya dan sebagainya. Jadi ini menjadi cabaran kepada kita. Memang Al-Quran itu merupakan mukjizat. Sejauh mana kita dengan Al-Quran Karim, sedangkan mereka yang kalau kita lihat tak berapa sempurna dari segi penciptaannya berbanding dengan kita yang sempurna ini, nikmatnya yang diberi oleh Allah SWT yang begitu besar. Adakah kita mengambil berat terhadap Al-Quran? Adakah kita baca Al-Quran? Adakah kita menghayati isi kandungan Al-Quran ataupun tidak? Kalau tidak, malulah kita kepada mereka yang tidak sempurna sebagaimana kita. Jadi sebab itulah Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang mukjizatnya begitu besar, yang mana semua dalam Al-Quran Karim ini semuanya betul. Tak ada sedikit pun yang ditambah, yang dikurangkan ataupun diubah dan sebagainya. Kerana Allah SWT sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quranul Karim, maka Allah kata, aku jugalah yang akan menjaga Al-Quran daripada diselewengkan, daripada diubah, daripada ditambah dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku kepada kitab Taurat, sebagaimana yang berlaku kepada kitab Injil, sebagaimana yang berlaku kepada kitab Zabur. Semuanya telah diselewengkan, diubah, ditambah, dikurang, dibuang dan sebagainya. Tapi Al-Quran mereka tidak mampu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah cabar dalam Al-Quran. Kalau betul kamu mampu, kamu cuba buat satu ayat saja daripada Al-Quran Karim, kamu cuba buat satu surah ataupun satu juzuk yang sebanding dengan Al-Quran Karim, tapi mereka tidak mampu untuk nak buat satu ayat walaupun satu surah
daripada Al-Quran Karim. Walaupun dahulu kita memang tersebar dengan Al-Quran yang palsunya, ada surah Al-Mu'minun, ada surah yang pelbagai lagi yang direka oleh golongan-golongan kafir untuk menghancurkan, untuk memusnahkan umat Islam. Dan ada mereka buat surah Al-Fil, surah gajah. Dia buat Al-Fil, wa ma adraka mal-fil, Al-Fil lahu khutun, sama-sama lagi. Dia tiru surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dia tiru, dia buat Al-Fil, gajah. Adakah kamu tahu apakah itu gajah? Gajah ialah ada belalai, ada begitu, ada begitu sebagainya. Itu tak perlu bagi tahu pun tak apa, memang kita tahu dah, memang gajah begitu. Al-Quran ni, dia bukan setakat sebut apa yang kita nampak saja, tidak. Dia menceritakan kepada kita kisah-kisah yang lepas. Bagaimana kisah para Nabi, bagaimana kisah yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Dia ceritakan juga semasa apakah yang berlaku, apakah yang sedang berlaku. Dan Al-Quran juga menceritakan perkara-perkara yang akan berlaku, yang akan kita temui. Semua itu terdapat dalam Al-Quran. Kalau nak buat benda yang kita tahu, buat apa dah. Tapi Al-Quran ini dia sebagai sumber rujukan kepada kita yang merangkumi seluruh aspek kehidupan kita, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira bahasa, tanpa mengira tempat dan sebagainya. Sebab itulah semua yang ada dalam Al-Quran ini betul. Sehingga Rasulullah sendiri pun digelar dengan Al-Amin. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah ini tidak pernah bercakap melalui hawa nafsunya. Bahkan semua yang disebut oleh Rasulullah, semuanya datang daripada wahyu. Yang dia sampaikan kepada kita Al-Quran, yang dia sampaikan kepada kita daripada Islam dan sebagainya, semuanya datang daripada wahyu yang merupakan betul kesemuanya. Sebab ada, kalau seorang itu dia terkenal dengan tipu, memang orang tak akan percaya lah. Tapi Rasulullah tidak. Ada satu cerita yang mana salah seorang ni dia terkenal dengan tipu. Memang kaki tipu, kata tak, boleh dikatakan semua benda nak tipu, semua benda nak kelentong. Maka dia ni terkenal dengan penipu besar di kampung dia. Pada satu ketika isteri dia mati. Maka apabila isteri mati ni, khabarlah dia beritahu, buat makluman kepada semua penduduk kampung dia bahawa isterinya telah meninggal dunia. Maka orang kampung ni dia kata, aku tak akan percaya, kami tak akan percaya cakap kamu. Maka ketika itu dia pun rasa sedih, dahsyat ni, dengan tipu ni, dengan sebab penipuan ini orang tak percaya. Walaupun benda tu betul-betul berlaku, walaupun bukan macam piramid cubaan-cubaan, tidak, ni memang betul-betul berlaku ni, memang betul-betul, bukan cubaan, bukan apa. Akan tapi orang kampung tak percaya. Sebab apa? Sebab dia ni jenis penipu. Kaki penipu, orang tahu, orang cop dah bahawa dia ni jenis penipu. Maka dia pun bincang dengan anaknya. Dia kata, wahai anakku, kita sama-samalah berganding bahu untuk memandikan kafan dan kita menghubungkan arwah mak kamu ni. Kerana orang lain tak bantu kita dan tak tolong, jadi sebab ini kita mesti bertaubatlah. Sebab rugi kalau kita sentiasa dalam keadaan tipu begini, masyarakat tak akan percaya kita selama-lamanya. Maka dia pun buatlah dengan anaknya, berganding bahu dengan anaknya, sama-sama memandikan, mengkafankan dan mengebumikan isterinya tadi. Maka selesai daripada pengebumian, dia pun kata, wahai anakku, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah, kerana rugi, tak gunanya kita berada dalam keadaan sedemikian. Maka pergilah mereka ni. Syarat ketika itu nak bertaubat ni, kena mandi sungai. Maka mereka pun pergilah ke sungai. Maka apabila sampai di sungai ni, berbincanglah si anak dengan si ayah, siapakah yang nak turun dulu? Ayah dan anak. Ayah kata anaklah turun dulu, sebab anak lebih muda, lebih kecil. Anak dia kata pula, ayahlah turun dulu, sebab ayah lebih tua, ayah lebih banyak pengalaman dalam sungai, tak tahu ada apa sebagainya. Ayahlah turun dulu. Maka lama berbincang tu, si ayah pun mengatakan, dia kata tak apa, biar ayah yang turun dulu. Maka ayah dia pun turun. Turun tu lama dalam sungai. Lama, anak dia kata, pergi mana ayah ni? Dah lemas ke apa ni? Mati ke apa ni? Lama tunggu-tunggu, tiba-tiba timbul. Maka anak dia tanya, kenapa ayah terlalu lama dalam sungai? Ayah dia kata, oh, tadi dalam sungai, tadi sempat lagi makan roti canai, makan minum teh tarik. Dia kata, oh Allah, sedap. Dia kata, memang enak betul-betul makan dalam sungai tadi. Anak dia kata, betul ayah aku ni dah. Maka tak apa, tiba giliran anaknya pula. Anak dia pun turun. Anak dia turun sekejap saja, turun naik.
naik-naik darah di dahi. Maka si ayah tanya, kenapa dia kata anakku berdarah di dahi ni? Dia kata sebab ayah makan tadi tak bayar. Ni nasib dia, saya yang kena pukul. Maka di situ sebenarnya pengajaran ayahnya dia tadi terlekat akar kayu. Sebab itulah lambat tu, lama tu dah kerana nak buang, nak tanggalkan akar kayu daripada kakinya. Sebab itulah lama. Dan anaknya pula terkena batu. Jadi nak cerita kalau seorang itu dia dalam keadaan jauh dengan Allah, dalam keadaan mereka ini tidak mengikut landasan yang betul, susah nak ubah, susah mereka nak memperbetulkan. Sehingga nak bertaubat tadi pun boleh tipu lagi. Nak bertaubat memang lihat hasrat yang baik nak bertaubat, tapi tipu lagi. Jadi sebab itulah madrasah Ramadan ini kita melatih diri kita, kita melatih jiwa kita, kita melatih semua untuk kita mentarbiah ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh manakah kita mampu melatih? Sejauh manakah? Kalau kita lihat dari segi bacaan Al-Quran, kita sekarang ini dah sampai kepada hari yang ke-17. Adakah kita sudah sampai separuh daripada bacaan Al-Quran? Ataupun kita lebih kurang daripada itu? Ataupun kita sudah nak khatam Al-Quran ataupun tidak? Jadi semua itu kita perlu nilai. Adakah kita betul-betul mengambil Al-Quran itu sebagai sumber kepada kehidupan kita, sama ada melalui bacaan, sama ada melalui penghayatan, sama ada melalui pelaksanaan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran Karim. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat dan semuanya betul, yang mana kalau kita baca Al-Quran ini kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita akan mendapat pahala. Tak ada kata-kata yang selain daripada Al-Quran. Kita baca, kita dapat Al-Quran, dapat pahala. Tapi Al-Quran sebagaimana yang disebut, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf sahaja daripada Al-Quran Karim, maka dia mendapat 10 ganjaran pahala. Kita jangan kira, kalau kita nak kira memang banyaklah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu saja dah berapa dah. Tapi kita tak kira lah. Sebab takut kira, takut jadi riak. Kita takut riak pula dah. Kalau nak kira setiap hari buat catatan dan sebagainya, takut jadi riak pula. Ataupun takut kira tak cukup pula. Itu bahaya juga tak? Sebab itu dah jadi masalahnya. Takut kira ini sepatutnya kita dapat beberapa ganjaran dan sebagainya, tapi kita tak mencapai tahap yang sepatutnya. Jadi sebab itulah kita mesti sentiasa membaca Al-Quran Karim. Dan Al-Quran Karim ini sebagai ubat penawar kepada kita, memang sebagai ubat yang menjadi penawar, betul-betul penawar, betul-betul digunakan. Ialah bagaimana kalaulah seseorang itu susah nak tidur, memang ubat yang terlalu mujarab. Kalau susah nak tidur, ubat dia baca Quran. Memang ramai kalau buat betul ni, memang kita tak akan berlakulah susah nak tidur. Sebab kadang-kadang kalau susah nak tidur, pergi saja ambil wudu, pegang Al-Quran, buka tu pun dah rasa mengantuk. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, menguap. Bismillah baru tu, tak mula lagi, dah menguap. Mula baca sikit saja, baru satu baris, dah mengantuk rasanya, terus tutup. Jadi ubat untuk nak tidur ataupun susah nak tidur dan sebagainya, Al-Quran itu memang amat mujarab. Sedangkan pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat dan sebagainya, mereka menggunakan Al-Quran itu sebagai penyembuh kepada seluruh kehidupan mereka. Sama ada berkaitan dengan anggota badan, sama ada berkaitan dengan hati, sama ada berkaitan dengan dalaman dan sebagainya, mereka menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh. Sebagaimana ada, kalau kita tengok video Mujahidin Syariah, ada salah seorang daripada mereka yang cedera, yang terputus tangannya dan banyak luka-luka di tubuhnya. Dan ketika itu dia hanya membaca Al-Quran Karim. Sebab apa? Sebab dia menganggap bahawa baca Al-Quran itu sebagai ubat. Walaupun luka kita lihat, kalau kita tengok luka itu mesti meraung, mesti tangan aku ataupun apa sakit ke, aduh dan sebagainya. Tapi dia tidak. Dia dalam keadaan baca Al-Quran. Di samping itu ada mujahidin yang lain membersihkan tempat luka itu. Walaupun dia tidak dibius, tidak dibius dan sebagainya, tapi dia menenangkan kesakitan yang ada di tubuh badannya dengan dia membaca Al-Quran Karim. Memang ia mujarab sebagaimana yang berlaku kepada sahabat-sahabat dahulu dan sebagainya, menjadikan Al-Quran sebagai bahan rawatan
menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh kepada penyakit dalaman dan juga penyakit luaran. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat, dan Al-Quran juga semuanya betul. Dan kalau kita baca, kita mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Quran ini kehebatannya tidak boleh ditandingi. Memang hebat Al-Quranul Karim, sehingga kalau betul-betul kita baca Al-Quranul Karim, syaitan, iblis akan lari daripada kita. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut, syaitan ini disebut, dia kata, kalaulah anak Adam ini baca Al-Quran, tiba-tiba dia berjumpa dengan ayat yang sujud, memerintahkan mereka supaya sujud. Sebagaimana kita baca tadi lah, subuh tadi, ayat yang ada sajdah, mereka turun sujud. Maka syaitan kata, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka supaya sujud, dan mereka sujud, maka bagi mereka adalah syurga. Manakala dia kata, aku amat rugi, sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku supaya sujud, tapi aku enggan, aku tidak sujud kepada Allah, bahkan aku melawan kata-kata Allah, maka bagi aku neraka. Maka dia pun lari dalam keadaan menangis, dalam keadaan menyesal dan sebagainya. Jadi dia kata memang hebatnya Al-Quran, sehingga syaitan pun lari daripada kita. Tapi kalau kita baca Quran, syaitan semakin rapat, itu memang tak betul. Ada tempat yang kita tak betul kita baca Al-Quran. Sepatutnya kalau kita sentiasa baca Al-Quran, kita sentiasa mengulangi Al-Quran dan sebagainya, sepatutnya syaitan semakin jauh dengan kita. Syaitan semakin lari daripada kita, sebagaimana yang disebut dalam hadis tersebut. Begitu juga kalau kita lihat kehebatan Al-Quranul Karim ini, kalau kita lihat dari segi amalan-amalan wali-wali dahulu lah, kalau kita baca sejarah-sejarah dahulu dan sebagainya, memang hebat Al-Quran ini, sehingga ada di antara mereka yang hanya mengamal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan sebagainya, sehingga boleh berjalan di atas air dan sebagainya. Sebab apa? Sebab keyakinan mereka terhadap ayat tersebut, keyakinan terhadap isi kandungan ayat tersebut, keyakinan terhadap kebenaran ayat tersebut, sehingga mereka boleh melakukan perkara yang di luar akal pemikiran kita dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil ayat sama, kita pun amal juga, tapi kita tak yakin, kita tak apa, pergi jalan atas air, rasanya tenggelam lah, tak timbul-timbul, tak timbul-timbul. Tapi bagaimana ke mereka, kerana keyakinan, kerana kehebatan yang ada pada mereka, sehingga mereka boleh buat perkara yang di luar daripada kebiasaannya. Jadi itulah banyak lagi lah ayat-ayat lain. Kalau seorang itu betul-betul beramal, seorang itu betul-betul menghayati dan sebagainya, mereka akan dapat melakukan perkara yang betul, yang tepat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nak menunjukkan hebatnya, agungnya Al-Quran Karim ini, sebagaimana diceritakan, Allah Subhanahu wa taala ni dia jadi bukit sebagai pasak kepada bumi. Bumi yang besar ni, pasaknya ialah bukit. Sebagai paku kepada bumi ni ialah bukit. Maka bukit pun rasa hebat, bukit rasa kagum. Dia kata, aku hebat sebab bumi yang besar ni aku boleh pasak, aku boleh paku. Maka bukit ni rasa riak lah, rasa takabur dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala pun menjadikan besi. Maka apabila Allah Ta'ala menjadikan besi, besi ni boleh menghancurkan bukit yang besar. Bukit sebagai paku kepada bumi ini boleh dihancurkan, boleh dimusnahkan oleh besi. Besi pula rasa hebat. Oh, sehebat-hebat bukit aku dapat kalahkan bukit. Maka Allah SWT menjadikan api. Apabila besi rasa hebat, Allah Ta'ala jadikan api, dan api ini boleh leburkan besi tadi. Maka api pula rasa hebat. Maka apabila api rasa hebat, Allah Ta'ala ciptakan air. Air dapat memadamkan api. Air pula rasa hebat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan awan. Maka air ni boleh dibawa pergi ke mana oleh awan. Maka apabila awan tu rasa hebat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan angin. Angin pula rasa hebat. Maka apabila angin rasa hebat, Allah Ta'ala ciptakan kipas. Maksud juga kipas pula. Sebab kipas boleh pergi, angin pergi sebelah sini, pergi belah sini, pergi belah sini, pergi belah sini, boleh atur sebagainya. Apabila kipas rasa hebat, Allah Ta'ala ciptakan manusia.
Manusia boleh kontrol pula nak hadap sebelah mana. Kadang-kadang nak buka, nak tutup, ikut kemahuan mereka dan sebagainya. Apabila manusia rasa hebat, maka Allah Ta'ala ciptakan mengantuk. Sejauh mana pun kalau kita tengok, kalau kita ni hebat, kita ada badan berketul, kita ada badan macam ahli angkat berat, macam ahli gusti dan sebagainya, tapi tiba masa waktu mengantuk, kalah kita. Duduk ini pun, kadang-kadang dalam solat pun kalau mengantuk pun boleh jatuh. Memang itu dah berlaku, dah banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Walaupun dalam solat tu kadang-kadang mengantuk pun boleh jatuh, boleh sembah bumi dan sebagainya. Jadi itulah manusia ini tak mampu nak lawan mengantuk, tak boleh. Akan tapi apabila mengantuk ni rasa hebat, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alham, kegelisahan. Walaupun kadang-kadang kita mengantuk, kita dah nak tidur, duduk pukul 12 nak tidur, tiba-tiba rasa gelisah. Pintu dah kunci ke belum? Yang mengantuk tadi jadi sedar, bangun pergi ke tengok pintu, dah kunci. Nak tidur pula, dah mengantuk dah, gelisah lagi. Macam mana kereta, macam ada dengar bunyi orang berjalan kat luar, pergi tengok, pergi sebagainya. Walaupun mengantuk itu boleh mengalahkan manusia, tapi kegelisahan boleh mengalahkan mengantuk. Walaupun dalam keadaan mengantuk, kalau seorang itu gelisah, mengantuk akan hilang. Dan kegelisahan itu, alham itu rasa macam hebat dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ciptakan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala kata, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa-apa kegelisahan yang ada dalam diri kita, yang ada dalam jiwa kita dan sebagainya, maka sungguhnya Al-Quran itu dapat menenangkan, dapat mengubati segala kegelisahan yang ada dalam diri kita. Itu menunjukkan bahawa Al-Quran ini boleh mengalahkan semuanya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, kalaulah aku amanah alal jibal al-ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan amanah ini kepada bukit, bukau dan sebagainya, tapi mereka tak mahu terima amanah ini kerana amanah terlalu besar. Tapi manusia yang rasa hebat tadi ni, yang boleh mengalahkan semua tadi, mereka menerimakan amanah. Akan tapi Allah kata, innal insana lazalumun kafar. Manusia ini merupakan hamba yang zalim, yang kufar dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa kehebatan Al-Quran Karim. Sebab itulah kita mesti menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber kehidupan kita, sebagai sumber dalam segala-galanya. Kerana kita kena elak daripada apa yang disebut oleh Rasulullah, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Dia kata ada hamba manusia ini, mereka menjadikan Al-Quran sebagai bahan peninggalan. Apakah yang mereka tidak buat? Mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai bahan rujukan mereka. Mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai sumber kepada perundangan mereka. Mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai pengubat kepada segala penyakit mereka. Kalau kita tengok yang pertama, ada dalam, kalau siapa cari dalam YouTube dan sebagainya, ada dimasukkan burung yang baca Al-Quran. Burung pun baca Al-Quran, walaupun Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita dengar tu burung kakak turun baca Al-Quran Karim. Kalau kita ni yang sihat, kita manusia yang diturunkan Al-Quran, kalau kita tak baca, malulah kita kepada burung dan sebagainya. Sebab itulah yang pertamanya, tahap yang pertamanya, kita mesti baca Al-Quran Karim dalam kehidupan kita. Sekurang-kurangnya setiap hari kita baca, sekurang-kurangnya setiap bulan itu kita ada target untuk kita baca Al-Quran. Bukan dalam bulan Ramadan sahaja. Dalam bulan Ramadan ni boleh kata semua, kalau di surau dekat rumah saya tu dah khatam, dan nak masuk khatam kali yang kedua. Memang hebat. Tapi bulan lain khatam tu setahun sekali pun tak tahu lagi dapat capai atau tidak capai. Jadi kita bukan berkala, bukan kita jadikan azimat. Al-Quran ini dijadikan sebagai azimat saja. Kadang-kadang diri letakkan dalam kereta pun ada, dalam almari pun ada, dalam rumah tu kadang-kadang 5-6 biji Al-Quran, tapi semuanya berdebu. Tak tahu bila ke bulan Ramadan ini Quran puasa, alhamdulillah. Suka Al-Quran. Kenapa? Kerana debu-debu yang ada padanya telah disapu, dibuka, dibaca dan sebagainya, dijadikan sebagai azimat. Memang orang ini memang suka kepada azimat-azimat, suka kepada benda tersebut. Sebagaimana ada sahabat saya dulu, dia jual kayu kokang. Kayu kokang ni rasanya ada yang kenal, ada yang tak kenal. Kayu kokang ni orang kata hebat, boleh buat, boleh begitu, boleh begini dan sebagainya. Maka adalah sahabat dia beli, letak dalam kereta.
Kerana rasa macam dia jadi sebagai alimat ke sebagai apa tangkal sebagainya ataupun apa-apa, letak dalam kereta. Tiba-tiba tayar aku nampak tayar dia curi. Apa dia pun pergi jumpa lah dengan si penjual tadi. Dia kata, kenapa kamu kata kayu kokang ni hebat begitu gini sebagainya, tengok tayar saya empat-empat kena curi. Maka penjual tadi dia kata, nasib baik dia kata ada kayu kokang. Kalau tak ada kayu kokang, sekali dengan kereta-kereta hilang. Ini tayar empat saja. Jadi menunjukkan di situ bahawa walaupun begitu dia cari lagi tempat nak mengelak sebagainya. Tapi walaupun begitu, janganlah kita hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai azimat, sebagai tempat kita gantung di rumah ataupun kita buat sebagai perhiasan dan sebagainya. Tidak. Tapi kita jadikan ia sebagai bahan bacaan kepada kita dalam kehidupan kita. Kemudian kita memahami, kita ambillah contohnya setiap bulan ke ataupun dalam bulan Ramadan ini kita ambil mana-mana ayat untuk kita fahami. Sebagaimana kalau di Kelantan setiap tahun, setiap bulan Ramadan dia akan pilih satu petikan Al-Quran untuk difahami, untuk dihayati, untuk diamalkan dalam kehidupan. Jadi kita ambillah, kalau tahun lepas kita telah khatam satu kali, tahun ini kita tambahlah satu kali khatam 5 juzuk ataupun satu muka surat untuk kita fahami apakah isi kandungan daripadanya. Sebab kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Umar, dia hafaz Al-Quran, dia tak akan pindah kepada ayat yang lain kecuali dia telah memahami apakah kandungan 10 ayat tersebut dan telah diamalkan. Kalau kita ni hafal Al-Quran, memang nak alih selalu, nak pindah selalu tak. Kadang-kadang baca tak lancar lagi pun dah nak pindah. Tapi mereka ini, para sahabat ini, mereka hafaz Al-Quran, mereka cukup amal terlebih dahulu, barulah pindah kepada ayat yang seterusnya. Sebab itulah kalau zaman dahulu Al-Quran ni kalau kita lihat, titiknya tak ada, barisnya tak ada, tidak ditulis sebagai pada mazhab yang satu, tapi mereka dapat ingat, mereka dapat hafal dan sebagainya. Kalau tanpa kesungguhan daripada mereka, nescaya Quran ini tak tahu sampai kepada kita. Kalau kita yang tak ada baris ni, memang yang ada baris pun kadang-kadang dia bertukar lagi dah. Ba dengan ta pun kadang-kadang bertukar, sa dan sebagainya bertukar. Itu dah ada baris, dah ada titik. Dahulu tak ada titik, memang tak ada titik. Memang Quran ini hanya tulisan tanpa titik dan tanpa baris. Sebab itulah kalau kita baca Quran, ada macam-macam patah batu, patah bayan dan sebagainya, khilaf di antara mereka. Ayat itu ejaannya sama, tapi kerana titiknya saja berbeza dari segi bacaan mereka. Dan seterusnya, jadikan Al-Quran ini sebagai bahan rawatan. Sama ada rawatan kepada penyakit-penyakit zahir ataupun penyakit batin yang ada di kalangan kita. Dan juga yang paling penting, kita jadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan, sebagai sumber perundangan kepada kita. Kerana dengan kita menjadikan Al-Quran, kita akan selamat. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Rasulullah kata, aku tidak tinggalkan kepada kamu harta, aku tidak tinggalkan kepada kamu wang ringgit dan sebagainya, tapi aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Dua perkara tersebut ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi biarlah kita jadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan, sebagai sumber perundangan kita, sebagai sumber kehidupan kita dalam semua kehidupan. Kerana dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan, kita akan selamat dunia dan akhirat. Walaupun ada suara-suara yang kadang-kadang kita dengar, ada kata berkaitan dengan tutup aurat. Mana ada ayat yang memerintahkan tutup aurat? Memang nak cari tutup aurat dalam Al-Quran tak ada. Tapi kalau nak cari dengan hijab, bahasa Arab nak cari tutup aurat betul-betul, wahai wanita tutuplah aurat, memang tak jumpa nak cari. Tapi supaya pakai hijab, supaya kita pakai pakaian yang baik dan sebagainya, memang dapat banyak dalam Al-Quran. Sebagaimana orang tanya, ayat ada ke dalam Al-Quran? Oh, ada seorang penceramah tu dia kata ada. Mana? Fi amadin mumaddadah. Yang itulah tu, dadah tu dia kata tu. Itu dilarang dia kata. Jadi dah sebut di sini, kalau betul-betul kita nak, sedangkan maknanya berbeza, maknanya tak tahu. Tapi bukan kita itu yang dimaksudkan, akan tetapi yang dimaksudkan ialah pemahaman daripada ayat Al-Quran tadi. Bagaimana kita mentafsirkan, bagaimana kita menjadikan ia sebagai sumber rujukan, sumber kepada hukum dan sebagainya untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kalau kita berada dalam keadaan demikian, kita bukan tergolong dalam golongan mereka yang tidak baca Al-Quran, mereka yang tidak
memahami isi kandungan Al-Quran, mereka yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pengubat kepada mereka, mereka yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai bahan rujukan, sebagai sumber perundangan mereka. Maka kalau kita menjadikan Al-Quran dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah dilakukan, sebagaimana telah diamalkan oleh para sahabat, insya-Allah kehidupan kita akan selamat, kehidupan kita akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azamlah, tanamlah azam kita, bahawa janji kita supaya kita akan sentiasa dengan Al-Quran dalam apa jua kehidupan kita. Kita akan sentiasa baca Quran, akan sentiasa memahami Al-Quran. Mudah-mudahan kehidupan kita dipandu oleh wahyu, kehidupan kita dipandu oleh hidayah, dan akhirnya kita dapat bersama dengan para nabi dan para rasul, dan seterusnya kita percaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini, tiada yang lain, kerana tempat kembali kita hanya dua sahaja, sama ada syurga ataupun neraka. Carilah syurga dengan cara kita mencari jalan-jalan ke arah menuju ke syurga. Salah satu daripadanya dengan kita baca Quran, menghayati Al-Quran, kerana ia salah satu jalan untuk memudahkan kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini kita dapat mengambil pengajaran dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih aman, lebih tenteram, lebih dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu sajalah untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.